Jadi yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pekerja asing, kebersihan dan juga susun atur kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengan Pasar Borong, termasuklah aspek tempat tinggal para pekerja. Pasar Borong Kuala Lumpur ni ada beberapa aspek yang kita berikan perhatian. Ya. Sememangnya yang pertama sekali tentang kita tidak membenarkan pekerja-pekerja asing dan juga parti digunakan. Yang keduanya, kita mahu keadaan diubah menjadi lebih teratur dan lebih bersih. Yang ketiganya, kemudahan untuk Pasar Borong sendiri, terutamanya bilik sejuk, cool room, tahap kebersihan dan juga kapasiti yang mencukupi. Dan yang keempat adalah masalah kebajikan pekerja-pekerja, termasuklah tempat tinggal mereka. Jadi ini 4 aspek yang kita berikan perhatian. Jadi yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang telah melaksanakan beberapa keputusan yang kita lakukan, terutama sekali dalam soal tidak membenarkan pekerja-pekerja asing bekerja. Walaupun di peringkat awalannya ada berbagai-bagai pendapat yang menyatakan tidak ada pekerja tempatan dan ketidaksanggupan pekerja tempatan untuk mengambil kerja-kerja 3D ini. Tetapi hari ini terbukti keseluruhan Pasar Borong bersih sama sekali daripada pekerja-pekerja asing. Dan saya diberi feedback daripada perbualan dan kunjungan kita tadi, peniaga-peniaga di sini lebih suka untuk menggunakan pekerja tempatan. Jadi itu juga saya ucapkan terima kasih kerana semua mereka memberikan kerjasama dan mereka mengakui pekerja tempatan itu secara keseluruhannya lebih baik, lebih bersih. Ada yang menyebut kalau dulu mereka menghadapi masalah barang hilang, mudah berlaku kecurian, keselamatan dan sebagainya, sekarang masalah itu tidak ada lagi. Jadi ini satu perkembangan yang baik kerana pemborong sendiri turut menyokong apa yang kita anjurkan. Jadi saya harap keadaan itu dikekalkan, iaitu terus menggunakan pekerja tempatan dan harus amalkan dasar zero foreign workers. Ya. Untuk Pasar Borong harus zero foreign workers dan saya bersedia untuk mengadakan kemudahan untuk memudahkan lagi mereka mengambil pekerja tempatan, di mana bangunan ini Bandaraya akan ambil, bangunan di belakang kita ini, untuk kita sediakan asrama. Jadi mana-mana pekerja yang tinggal agak berjauhan sedikit kerana mereka kena kerja odd hours, mungkin mereka perlu duduk dekat. Jadi Bandaraya akan mengambil bangunan ini, 10 unit ini 2 tingkat dan dijadikan tempat tinggal. Dan kalau ada lagi unit-unit yang kosong, saya dah beritahu Datuk Bandar boleh mengambilnya lagi supaya kita sediakan seberapa banyak tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerja. Kemudian seterusnya ialah soal kebersihan secara umum. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih pada pegawai Bandaraya kerana mereka dengan kerjasama Alam Flora mereka telah melakukan berbagai-bagai usaha. Berbanding dengan saya datang dulu dengan kali ini, saya nampak memang banyak perubahan, tetapi masih ada perkara-perkara yang saya percaya boleh diperbaiki. Misalnya permukaan jalan di mana interlocking bricks itu sudah tidak begitu elok, jadi menyebabkan kerja-kerja membersih itu mungkin susah dan sebagainya. Saya percaya itu boleh diperbaiki, dibuat semula. Kemudahan untuk melakukan pembersihan juga, tong, tempat sampah dan sebagainya boleh diperbaiki lagi supaya tahap kebersihan boleh kita pertingkatkan. Tapi secara keseluruhannya, macam saya kata tadi, saya ucap tahniah kerana sekarang ini Pasar Borong bolehlah diisytiharkan sebagai kawasan benar-benar hijau, benar-benar sudah bebas daripada sebarang kes-kes termasuk COVID-19 dan juga sudah tidak ada langsung pekerja-pekerja asing. Jadi saya ucap terima kasih kepada persatuan-persatuan di sini yang datang jumpa saya dan memberikan komitmen dan sokongan. Jadi sebagai membalas kerjasama baik persatuan-persatuan di sini, saya ingin buat seruan kepada orang ramai supaya kembali menggunakan segala kemudahan yang ada di sini dan membeli
atau membuat kerja-kerja pemborongan di sini, kerana ini adalah satu-satunya pasar borong yang terbesar yang membekalkan makanan terutamanya sayur, ikan dan juga buah-buahan kepada seluruh Lembah Kelang. Jadi dengan keadaan yang lebih bersih, kawasan diisytiharkan hijau dan juga dengan komitmen bandaraya serta persatuan-persatuan, saya percaya tempat ini akan menjadi lebih baik, lebih elok dan saya harap bisnes mereka akan terus meningkat. Itu untuk langkah-langkah segera yang kita akan lakukan. Untuk langkah jangka sederhana, jangka panjang untuk tempoh 1 tahun ke hadapan, saya telah pun memaklumkan kepada persatuan. Pertama, untuk 3 tahun daripada sekarang, mereka diberi jaminan bisnes mereka tidak terganggu, kadar sewa mereka kekal seperti mana yang telah ada dalam surat-surat sewa dengan bandaraya, dan memastikan untuk dalam tempoh 3 tahun tiada kenaikan sewa walaupun perkhidmatan bandaraya tambah, kebersihan kita perbaiki dan kemudahan-kemudahan lain yang mana kita akan tempatkan. Kalau kita lakukan apa-apa penambahbaikan, tapi dalam tempoh 3 tahun ini tidak ada sebarang kenaikan sewa dan tidak ada sebarang gangguan kepada bisnes yang mereka lakukan. Cuma yang saya minta kepada peniaga-peniaga untuk kembali ke pasar borong, majukan pasar borong, gunakan kemudahan-kemudahan di pasar borong. Sementara pihak pasar pula teruskan jaga kebersihan, teruskan beri khidmat yang baik, beri dengan harga yang sudah tentunya lebih kompetitif. Dan oleh kerana pasar borong ini terlibat dengan barangan makanan, tahap kebersihan itu mesti terus dipertingkatkan. Untuk jangka sederhana, Dewan Bandaraya sedang melihat kepada prospek untuk membina pasar yang lebih moden di sini, termasuk kemudahan cold room yang lebih besar. Kita nampak kemudahan cold room memang tidak mencukupi dan kita sedang di peringkat akhir, di peringkat bandaraya, beri mereka sedikit masa untuk menyiapkan satu plan tindakan membangunkan pasar borong yang lebih moden, yang lebih baik, yang sesuai untuk bukan saja masa kini, ia sesuai untuk 10-20 tahun akan datang, termasuk penggunaan bangunan green technology yang mana air kumbahan boleh di-recycle dan juga penggunaan mechanization yang lebih banyak, ya, supaya tidak perlu menggunakan tenaga buruh, menggunakan forklift, electronic driven small carts dan sebagainya, dan petak-petak jualan yang lebih baik, ya. Kita sedang melihat kepada model-model pasar borong daripada Jepun dan Korea dan di beberapa negara yang lebih maju, supaya kita, Kuala Lumpur sudah sampai masalah untuk mempunyai pasar borong yang moden. Jadi itu fasa yang seterusnya. Jadi apapun yang kita lakukan, kesemua peniaga-peniaga di sini akan terus berniaga dan mereka tidak akan terganggu lah bisnes mereka. Cuma kita nak sediakan tempat berniaga yang lebih baik. Tadi ini satu-satunya pasar borong untuk Kuala Lumpur, tapi usianya dah hampir 30 tahun, jadi sudah tentulah bangunan dan sebagainya ada yang kalau kita upgrade, dia ada hadnya juga. Jadi kita perlukan pada satu pembaharuan secara total untuk 20-30 tahun yang akan datang. Jadi ini akan dilakukan tanpa banyak dana kerajaan. Kita akan lihat kepada beberapa cara kreatif untuk membolehkan ia dilakukan dalam masa yang terdekat, insyaAllah. Aspek tanah saja pun barangkali dah hampir 100 juta. Kemudian aspek bangunan dan kemudahan baru dengan kapak yang baru dan bangunan yang dibina secara bertingkat, itu saja lagi mungkin sekurang-kurangnya lagi 200 juta. So kita melihat kepada 200 ke 300 juta. Bandaraya sedang melihat kepada option cara pelaksanaan yang saya telah memberikan time frame untuk melakukan dengan seberapa segera. Kalau deal itu boleh di-finalize dalam tahun ini juga supaya pembinaan dapat terus dimulakan, kerana tanah ini adalah memang tanah bandaraya. Bandaraya boleh putuskan cara mana mereka nak lakukan, tapi saya harap menjelang akhir tahun depan kita sudah ada pasar borong yang baru. Kita harap dalam masa 1 tahun dia dapat disiapkan.